الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم. Surah An-Nisa ayat 58. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyempurnakan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi setiap larangannya. Mudah-mudahan hidup kita diberkati Allah di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk sifat amanah. Amanah ialah sifat mahmudah, iaitu sifat terpuji. Lawan kepada sifat amanah ialah sifat khianat. Perkataan amanah berasal daripada perkataan Arab dalam bentuk kata dasar aminah, amanat, bererti dapat dipercayai. Terdapat beberapa tafsiran mengenai istilah amanah. Menurut pandangan seorang tokoh ahli tafsir, Ahmad Mustafa Al-Maghribi, amanah ialah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada mereka yang berhak memilikinya. Sementara Ibnu Al-Arabi mentafsirkan amanah ialah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya, atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya. Dapat disimpulkan bahawa amanah bermaksud menyampaikan hak kepada pemiliknya, atau tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Dalam pengertian nilai dan akhlak, amanah ialah menghargai kepercayaan dengan melaksanakan segala tuntutan yang terkandung dalam kepercayaan yang diberikan. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran pahala yang sangat besar kepada mereka yang berjaya menunaikan amanah. Diceritakan dalam surah Al-Mu'minun, antara orang beriman yang berjaya di akhirat kelak ialah orang yang menunaikan amanah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Shadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun ayat 8. Maksudnya, telah berjayalah orang yang beriman, antaranya ialah orang yang menunaikan amanah dan janji mereka. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Innal qadinal muslimal amin alladhina yunfidu ma umira bihi fa yu'tihi kamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsi fa yarfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Maksudnya, sesungguhnya seorang muslim penjaga khazanah orang ramai yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh bajikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Manakala orang yang tidak menunaikan amanah diancam sebagai golongan yang imannya sangat lemah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la amina liman la amanah wa la dina liman la ahdalah. Maksudnya, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menunaikan janji. Riwayat Ahmad. Dalam sebuah hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi ingatan keras terhadap kalangan pemimpin yang gagal melaksanakan amanah melalui sabda yang bermaksud,
Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berebut terhadap kepimpinan. Akhirnya hanya penyesalan pada hari kiamat. Di dunia ia mendapat kesenangan, namun setelah kematian sungguh penuh derita. Riwayat Al-Bukhari. Sidang iman yang dirahmati Allah, Ahmad Mustafa Al-Maghari membahagikan amanah kepada 3 jenis. Yang pertama, amanah manusia terhadap Tuhan. Yang kedua, amanah manusia terhadap orang lain. Dan yang ketiga, amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Amanah yang sering diabaikan oleh ramai manusia ialah amanah terhadap orang lain. Antaranya amanah seorang suami terhadap isteri, amanah ibu bapa terhadap anak, amanah pekerja terhadap pekerjaan, amanah majikan terhadap pekerja, amanah orang kaya untuk membayar zakat, juga amanah pemimpin terhadap rakyat. Sedarilah, di akhirat nanti setiap amanah akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Maksudnya, ketahuilah setiap daripada kamu ialah pemimpin yang mempunyai amanah, dan setiap daripada kamu akan disoal di akhirat tentang orang yang diamanahkan. Kisah Khalifah Umar Abdul Aziz hingga digelar sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima kerana sifat hebat menjunjung amanah, wajib dijadikan contoh. Ketika hayatnya, Khalifah Umar Abdul Aziz sangat berhati-hati menggunakan harta milik kerajaan, termasuk memadamkan pelita yang menggunakan minyak milik kerajaan, sebaik sahaja perkara yang dibincangkan tidak berkaitan dengan urusan kerja. Baginda menolak semua binatang tunggangan mewah milik khalifah sebelumnya, serta menyerahkan hampir seluruh hartanya dan juga harta yang dihadiahkan kepada isterinya kepada negara. Sifat amanah yang diamalkan oleh baginda telah berjaya mengawal khazanah negara daripada tiris kerana disalahgunakan. Pada era pemerintahan baginda, negara menjadi makmur dan rakyat hidup senang, sehingga tidak ada rakyat yang layak untuk menerima wang zakat. Ketika meninggal dunia, baginda hanya meninggalkan 17 dinar emas sebagai belanja pengurusan jenazah dan pusaka untuk dibahagikan kepada waris. Antara contoh lain, pada tahun 1866, Theodor Herzl, seorang pemuda Zionis, bertemu Sultan Abdul Hamid II, Khalifah Kerajaan Uthmaniyah, menawarkan sejumlah wang bertujuan membeli sebahagian tanah di Palestin untuk dijadikan penempatan orang Yahudi. Beliau menyangka keadaan ekonomi Empayar Uthmaniyah yang sedang tenat merupakan masa dan peluang terbaik untuk membeli tanah di Palestin. Walaupun sedang menghadapi hutang negara yang tinggi, atas sifat amanah yang kukuh, Sultan Abdul Hamid II tidak bersedia menggadaikan bumi Palestin dan dengan tegas menolak tawaran wang daripada pemuda Zionis tersebut. Dua contoh ini menyedarkan kita betapa pentingnya memelihara amanah, terutama apabila melibatkan maruah agama, bangsa dan tanah air. Kebiasaannya, amanah boleh tergadai apabila manusia tewas kepada nafsu dan sifat haloba yang dipengaruhi oleh bisikan syaitan yang dilaknati Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sifat amanah terutama dalam kalangan pemimpin amat penting untuk memastikan kedaulatan sebuah negara merdeka dapat dipertahankan. Dalam titah sempena Majlis Penganugerahan Watikah Pelantikan Anggota Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak pada 12 Januari 2021, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan menzahirkan peringatan agar umat Islam tidak menyerahkan amanah dan tanggungjawab kepada golongan yang bermoral rendah, terbalik rasuah, salah guna kuasa, tidak amanah dan tidak ikhlas. Insaflah, pemimpin yang beramanah akan berupaya memakmurkan negara dan menyejahterakan kehidupan rakyat. Di sebaliknya, negara akan musnah dan rakyat akan sengsara jika para pemimpin mengkhianati amanah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu
إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور